Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada hari ini adalah kuliah yang ke-49. Kita masih membincangkan tentang tajuk Al-Qiyas, iaitu dalil ataupun sumber hukum yang keempat, Al-Qiyas. Pada kuliah yang lepas kita telah pun membincangkan berkenaan dengan definisi Al-Qiyas, syarat kehujahan Al-Qiyas, dan juga contoh-contoh aplikasi Al-Qiyas. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk Syurutul Qiyas, syarat kepada Qiyas. Proses untuk melakukan Qiyas ini dia ada syarat-syarat dia. Sekiranya ketiadaan syarat ini, maka tidak sah Qiyas itu. Dan seperti mana yang kita maklum bahawa Qiyas ini mempunyai rukun. Ada 4 rukun utama: Al-Aslu, Hukmul Asli, Al-Far'u dan juga Al-Illah. Jadi keempat-empat rukun itu mempunyai syarat yang tertentu, syarat yang tersendiri. Baik, mula-mula kita tengok awalan syurutu hukmil asli ataupun syurutul asli, syarat kepada Al-Aslu. Al-aslu hendaklah an yakuna hukman syar'iyyan amaliyan thabata bi nassin min al-kitab aw sunnah. Okey. Yang pertama ialah al-aslu itu hendaklah ia hukum syarak yang berbentuk amali, yang mana ia sabit dengan nas al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekiranya qiyas itu sabit ataupun rujukan kepada qiyas itu adalah ijma', maka ini adalah khilaf di kalangan para ulama usul fiqh, di mana sebahagian daripada ulama usul fiqh mengatakan bahawa tidak sah qiyas kepada ijma'. Maksudnya sumber rujukan ijma' tidak boleh dilakukan kepada ijma'. Kerana apa? Kerana qiyas, dia punya konsep ialah kita dia berdasarkan kepada illah hukum. Okey. Jadi apabila kita mengkaji dan kita mendapati illah hukum itu ada pada furu', sama seperti ia ada pada al-aslu, maka ketika itu barulah kita boleh samakan hukum kedua-duanya. Okey. Namun pada pandangan mazhab yang pertama ini, iaitu qiyas merujuk kepada ijma', menurut pandangan ulama yang pertama, pandangan pertama ini mengatakan tidak boleh. Kerana apa? Kerana ia tidak berlaku pada ijma', iaitu tidak boleh diketahui illah hukum pada ijma'. Kerana ijma' tidak disyaratkan, mengikut pandangan inilah, ijma' tidak disyaratkan untuk kita menyebut sumber rujukan. Okey. Apabila tidak disyaratkan menyebut sumber rujukan, maka kita kadang-kadang kita tidak mengetahui illah hukum, maka oleh itu tidak boleh dilakukan qiyas. Namun menurut pandangan sebahagian ulama usul fiqh yang lain menyatakan sebenarnya qiyas boleh juga dilakukan kepada ijma', iaitu boleh dirujuk kepada ijma'. Sebab pemahaman kebiasaan kita menyatakan bahawa bila kita nak melakukan qiyas ni, dia mesti sama ada Quran dengan sunnah sahaja. Itu pahaman biasa kita kan. Tetapi bila kita nak melakukan qiyas kepada ijma', boleh ataupun tidak, rupanya ada khilaf di kalangan para ulama usul fiqh. So kita dah sebut pandangan pertama, iaitu tidak membenarkan qiyas dirujuk kepada ijma'. Namun pandangan yang kedua ini membolehkan dan mengharuskan untuk kita qiyas kepada ijma'. Okey. Menurut pandangan mazhab kedua ini, sah ataupun boleh untuk kita qiyaskan kepada ijma', kan? Walaupun hukum itu sabit dengan ijma'.
Kerana apa? Kerana proses ataupun cara untuk mengetahui illah hukum itu terbahagi kepada beberapa cara. Okey, antaranya al-munasabah, antara hukum asal dan antara asal dan hukumnya. Okey, yang itu bab dia panggil masalikul illah tu, nanti insya-Allah kita akan sampai kepada perbahasannya. Okey. Jadi, menurut pandangan mazhab yang kedua ini, tidak ada masalah walaupun tidak disyaratkan kita menyebut sumber ijma', kan, kerana kita tetap boleh mengetahui illah hukum yang ada pada ijma' tersebut, kerana al-munasabah itu dia adalah proses ijtihad, kan, so kita boleh tahu. Dan menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, ini adalah pandangan yang rajih, iaitu pandangan mazhab kedua ini dianggap pandangan yang kuat, iaitu boleh kita qiyas, boleh kita rujuk qiyas itu kepada ijma'. Okey. Jadi syarat yang pertama ini iaitu hendaklah syarat kepada al-aslu, hendaklah ia berbentuk hukum syar'i yang amali, yang sabit dengan Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma'. Itu dia punya kesimpulan dia. Maksudnya hari ini mungkin kita telah menambah satu lagi pengetahuan, satu lagi ilmu kita, iaitu macam tadi saya katakan bahawa selama ini kita faham bahawa rujukan kita ataupun kita nak kias tu, kita nak kias atas apa, kan? Selama ni kita faham kias hanya boleh kepada sumber rujukan utama, iaitu Quran dan hadis sahaja. Tetapi menurut jumhur ulama ataupun sebahagian besar daripada ulama usul fiqh menyatakan kita boleh juga kias kepada ijma' di samping Quran dan hadis. Cuma contohnya dia tak sebut, nantilah kalau sampai pada tempatnya, kalau ada disebut contoh kita akan sebut. Baik, syarat yang kedua kepada al-aslu ialah an yakuna ma'qulal ma'na bi an yakuna mabniyan ala illatin yastati'ul aqlu idrakaha. Hendaklah al-aslu itu dia berbentuk ma'qulul ma'na. Maksudnya illah hukum itu boleh digali, boleh dicari. Rasional hukum tu, reason hukum tu boleh difahami ataupun boleh diketahui. Dengan sekira-kira illah itu akal boleh berfungsi untuk mengetahui dan mengenal pasti illah hukum. Kerana apa? Kerana asas yang paling penting dalam qiyas ialah kita nak mengetahui illatul hukum. Okey? Dan seterusnya, bila kita dah tahu illah hukum itu ada pada al-aslu, kemudian kita nak tengok dan nak kaji pula adakah illah yang sama wujud pada al-far'u, kan? Untuk apa kita kena tahu kewujudan illah juga ada pada al-far'u? Kerana kita hendak menyamakan hukum al-far'u dengan al-aslu. Kan? So kenapa kita perlu samakan hukum antara al-aslu dan al-far'u? Lishtirakihima fil illah. Kerana kedua-duanya berkongsi illah yang sama. Oleh itu, apabila akal tidak mampu untuk mengetahui illah, maksudnya dia bukan ma'qulatul makna, maka ta'azzara al-qiyas, maka tak bolehlah kita buat qiyas. Okey? Sebab itulah para ulama usul fiqh menyatakan bahawa tidak boleh kita melakukan qiyas pada hukum-hukum hukum hakam yang berbentuk ta'abbudi. Apa maksud hukum ta'abbudi ni? Iaitu hukum yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan illahnya, yang kita manusia tidak dapat kita fikir kenapa Allah syariatkan ataupun Allah taklifkan perkara tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui kerasionalannya. Okey. Contoh apa? Contoh bilangan rakaat solat. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 dan sebagainya. Kemudian bilangan sebatan kepada penzina lelaki dan penzina perempuan dengan 100 sebatan. Kenapa tak 50? Kenapa tak 200? Kan? Kemudian sebatan kepada orang yang melakukan qazaf, 80 sebatan. Kemudian tawaf di Kaabah dengan 7
pusingan. Kenapa tidak 5 saja, kenapa tidak 9, kenapa tidak 1 tawaf saja. Jadi semua ini adalah kita katakan perkara-perkara ta'abudi, dan perkara ta'abudi kita tidak boleh melakukan qiyas kepadanya. Okey. Dan sekiranya hukum al-aslu itu adalah ma'qulal makna, yang boleh difahami illah hukumnya, maka barulah sah qiyas itu. Okey. Tidak kisahlah sama ada hukum asal itu berbentuk hukum azimah, iaitu hukum asal, ataupun hukum yang berbentuk rukhsah. Contoh kalau kita nak melakukan qiyas kepada hukum azimah, contoh pengharaman minum arak. Okey. Arak itu memabukkan. So mana-mana minuman ataupun perkara substance yang ada unsur memabukkan ataupun menghilangkan akal secara waras ini, maka boleh dikiaskan, okey, kepada arak. Kemudian pengharaman ataupun halangan kepada pembunuh untuk mewarisi harta pewarisnya. So kalau kita dapati bahawa seorang pewasi telah dibunuh oleh orang yang menerima wasiat itu, maka kita boleh kiaskan kepada konsep bunuh ini, kerana hukum yang sama, iaitu kerana ilah yang sama, iaitu isti'jalu syai' qabla awani, iaitu ada unsur menyegerakan pada perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Okey. Kemudian hukum rukhsah, boleh tak kita kiaskan kepada hukum hakam yang berbentuk rukhsah? Boleh, dengan syarat hukum rukhsah itu boleh difahami rasional hukumnya ataupun ilah hukumnya. Seperti bai'ul araya, bai'ul araya wa aklul maitah. Bai'ul araya ini ialah kita menjual buah tamar yang masih ada di pokok. Kalau nak ikut hukum asalnya tak boleh, tetapi telah diberi rukhsah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Apabila ditanya ataupun diminta hukum kepada Rasulullah, sebahagian sahabat menyatakan ada keperluan mereka untuk bertransaksi, berjual beli buah tamar yang masih ada, buah dipanggil rutab, kalau yang masih ada di pohon kurma tu dipanggil rutab. Boleh tak jual beli rutab dengan tamar yang kering? Kalau nak ikut hukum asal tak boleh, tetapi Rasulullah telah memberi rukhsah. Jadi apa-apa perkara yang ada rukhsah, keringanan hukum, dan ia berbentuk ma'qulatul makna, boleh difahami ataupun boleh diketahui ilah hukumnya, maka dibenarkan untuk kita kias kepada perkara tersebut. Contoh lain, makan bangkai, dan perkara-perkara haram yang lain ketika darurat. Jadi kita boleh kiaskan. Kenapa? Kerana ilahnya ialah untuk menyelamatkan nyawa daripada mati. Okey. Seterusnya, syarat kepada al-aslu ataupun termasuklah al-aslu dan juga hukum al-asli ini an yakuna lahu illatun yumkinu tahaqququha fil far'i. Illah itu boleh ataupun wujud pada furu' juga. Maksudnya dalam al-aslu pun ada illah tersebut. Dalam al-far'u, sekarang ni kita nak mengetahui tentang hukum al-far'u sebenarnya. Hukum al-aslu dah settle dah, sebab disebut dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma'. Sekarang ni kita nak mengetahui al-far'u ni, macam kuliah yang lepas kita bagi tahu, al-far'u ialah perkara baru yang berlaku pada zaman ini, yang kita nak tahu hukum dia. Tetapi bila kita kaji ataupun kita rujuk Quran dan hadis, dia tidak ada direct dalil, dan tidak ada ayat ataupun hadis yang secara langsung menyebut perkara tersebut. Tetapi dia ada CP-CP, jadi yang CP-CP itu disyaratkan kena sama ilahnya, jadi ilah dalam al-aslu pun ada, ilah yang sama pada al-aslu itu bila kita kaji ada juga pada al-far'u. Jadi bila al-far'u yang ketiadaan dalil tetapi berkongsi ilah yang sama dengan al-aslu, sekiranya al-aslu itu berbentuk haram, maka al-far'u juga hukumnya haram. Itu dia punya kaedah dia.
Sebab kita kena ingat konsep qiyas ialah yastalzimu ishtirakal far'i wal asli fi illatil hukum. Qiyas ini ialah kenapa qiyas? Disebabkan ada persamaan illah antara al-aslu dengan juga al-far'u. Sekiranya illah hukum tidak wujud pada al-far'u, kan? Ataupun dia tidak berkongsi illah yang sama, maka tidak boleh kita lakukan proses qiyas. Seperti mana qasar solat pada musafir ketika safar, dan juga boleh berbuka puasa kerana musafir. Illah hukum pada kedua-dua ni, iaitu qasar solat dan juga berbuka puasa pada bulan Ramadan itu, dia punya illah adalah as-safar. Okey, as-safar. Dan illah ini dia tidak wujud pada furu' yang lain, kan? Dia tidak wujud pada furu' yang lain, dan oleh itu dia tidak boleh diqiyaskan. Maksudnya kalaulah contoh kita sakit, okey, ataupun kita sakit tu dia ada dalil, dia ada dalil yang lain. Kalau kita ada kerja urusan tertentu, okey. So kalau kita nak kata contohlah, zaman sekarang ni doktor yang operate ataupun polis trafik yang mengawal ketika khususnya waktu maghrib tu kan, kemuncak tu dia tak sempat nak sembahyang maghrib, boleh tak kalau maghrib memang tak boleh qasar kan. Contoh lain, katalah dia terpaksa bertugas waktu zuhur contohnya, okey, walaupun itu bukan waktu kemuncak, tapi nak jadi cerita, ketika hari itu dia perlu bertugas, yang kita kata tidak ada kesempatan untuk beliau untuk melakukan solat pada awal waktu ataupun pada waktunya, maka dia nak kiaskan bolehnya qasar solat zuhur dengan asar, okey, ketika dia mengawal trafik. Boleh tak kita kias begitu? Jawapannya tidak boleh, kerana menjaga trafik, kan, dia tidak sama dengan qasar solat ketika musafir. Sebab musafir adalah perjalanan jauh, okey. Menjaga trafik dia tidak sama maksud perjalanan jauh itu, okey. Sebab itu dia tidak boleh kita kiaskan polis trafik boleh qasar solat. Tetapi kalau untuk jamak solat itu boleh, sebab ada dalil lain. Ada dalil lain yang kita boleh kiaskan. Tapi kalau kita nak kiaskan qasar solat, iaitu 4 rakaat menjadi 2, yang tu tak boleh, sebab ilahnya tak sama. Jadi secara kesimpulannya, untuk kita faham syarat ini, dia mesti ilah yang sama ada pada al-aslu dan ada pada al-far'u, barulah hukumnya akan jadi sama. Kalau tak sama, maka tidak, hukumnya pun tak akan sama. Okey, syarat terakhir kepada hukumul asli ataupun al-aslu ini, alla yakuna hukmul asli mukhtassan bihi. Hukum asal itu tidak menjadi khusus kepadanya sahaja. Kerana kalau ia menjadi khususiat kepada al-aslu itu sahaja, maka ia tidak boleh diqiyaskan kepada al-far'u. Okey? Contoh apa? Contoh khususiat Nabi Muhammad SAW boleh berkahwin lebih pada 4 isteri. Kemudian pengharaman bernikah dengan kita kata isteri-isteri baginda. Okey? Maka benda ini tidak boleh dikiaskan, kerana dua-dua perkara itu hanya menjadi khususiat kepada Nabi Muhammad SAW. So kalau kita nak kata Nabi kahwin lebih pada 4, jadi aku nak kias diri aku kepada Nabi, kan? So aku pun boleh kahwin 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka tak boleh, sebab itu hanya khususiat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bab pengharaman pernikahan ummahatul mukminin, kan? So kita nak kata kalau kita lepas kita mati, isteri kita tidak boleh berkahwin dengan orang lain, maka itu qiyas yang batil, sebab
kita kiaskan benda yang menjadi khususiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tidak boleh. Begitu juga ada satu kes berlaku kepada Khuzaimah bin Thabit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia ni memberi penyaksian seorang-seorang dia saja, dibenarkan. Okey, sedangkan kita tahu konsep penyaksian mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, tetapi dalam bab kes Khuzaimah ini, Rasulullah hanya ataupun Rasulullah membenarkan Khuzaimah menjadi saksi. Dia seorang-seorang aja. Dan Rasulullah dah sebut dah, ini hanya khususiat kepada Khuzaimah sahaja. Jadi pendek cerita, apa sahaja perkara yang telah menjadi khususiat kepada individu-individu tertentu, sama ada Nabi ataupun telah dikhususkan oleh Nabi kepada seseorang sahabat, maka benda-benda ni kita tidak boleh qiyas. Okey? Jadi secara kesimpulannya juga, kita faham bahawa untuk melakukan proses qiyas, yang penting illah itu adalah sama antara al-aslu dan juga al-far'u. Barulah kita boleh qiyas. Jadi setakat itu dahulu kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.